Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendengar radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda dan juga penonton di TV IKIM melalui rangkaian Kefahaman Islam di www.tvikim.my. Bersama saya Syafiq Zulkifli malam ini seperti biasa dalam rancangan Dunia Buku. Dan kita maklum sepanjang bulan ini kita bersama dengan penerbit Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan sebenarnya istimewa kali ini kita bersempena dengan Anugerah Buku Negara 2014 yang dianjurkan oleh Yayasan Pembangunan Buku Negara. Dan Alhamdulillah, sebuah buku yang kita nak bincangkan pada malam ini merupakan buku yang telah menerima anugerah buku umum terbaik kategori ekonomi bersempena dengan Anugerah Buku Negara yang disampaikan pada hari ini. Dan bersama saya pada hari ini yang berbahagia Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, Datuk Nik Mustafa Nik Hassan, yang sendiri menulis buku yang berjudul An Islamic Paradigm in Economics, Vision and Mission. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ucapkan tahniahlah di atas anugerahan Anugerah Buku Umum Terbaik kategori ekonomi bersama dengan Anugerah Buku Negara 2014 ini. Dan mungkin berada di tangan saya ini adalah buku An Islamic Paradigm in Economics, Vision and Mission. Datuk sendiri yang menulis. Kalau kita mungkin boleh, Datuk, pada permulaan ini, yang bagi Datuk mungkin boleh ringkaskan mesej sebenar yang hendak disampaikan melalui penerbitan buku ini. Silakan. Ya, terima kasih Saya Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan buku ini mengambil masa yang agak panjang dan saya terlibat dalam melihat ekonomi dari sudut Islam ni lama, tahun 80 lagi, ketika saya mengajar di UPM, di Fakulti Ekonomi Universiti Pertanian Malaysia waktu itu, sekarang dah jadi Universiti Putra. Dan saya Alhamdulillah dengan usaha saya di Fakulti Ekonomi dan Sumber dan Agribusiness pada waktu itu dapat saya yakinkan jabatan dan fakulti dan seterusnya Senate University untuk sebuah mata pelajaran yang dinamakan prinsip kepada ekonomi mengikut Islam. Itu tahun 80, dalam satu. Dan dari situ, dari 81 itu, minat saya masih lagi ketika belajar di Amerika Syarikat, belajar di Universiti Barat, belajar memahami ekonomi dari perspektif sekular. Tetapi hati kecil saya sentiasa merasakan asas-asas falsafah kepada penyusunan sistem mereka ini banyak boleh dipertikaikan. Mungkin kerana saya memiliki latar belakang agama, insya-Allah, alhamdulillah, dididik oleh orang tua saya di sekolah dan di orang tua saya waktu itu. Kami datang daripada keluarga tradisi ulama. Jadi bila sampai ke sana, tidaklah keyakinan tinggi saya itu, pelibatan saya ketika di sana menghadiri konferensi yang dianjurkan oleh kumpulan-kumpulan Islam, dan sekembalinya balik saya berusaha untuk mengajar ekonomi ini dari perspektif Islam. Dan bila Universiti Islam terbina tahun 82, saya dipanggil untuk dijemput untuk menganggotai jawatankuasa penubuhan Universiti Islam Antarabangsa. Dan saya juga dipinjamkan ke Fakulti Ekonomi, Kuliah Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa, dan pernah menjadi dekan kuliah yang kedua, dekan kedua di Kuliah Ekonomi. Dan disitulah penyelidikan, pembacaan, penyelidikan, penulisan-penulisan saya dalam bidang ekonomi dari perspektif Islam itu sentiasa saya kemukakan. Dan hasil daripada pengalaman sebegitu, saya rasa sudah tiba waktunya, walaupun saya telah menulis sebelum ini buku-buku pandangan-pandangan Islam tentang ekonomi, tapi gagasan keseluruhannya tentang penyusunan ekonomi, pandangan hidup, pandangan alam Islam terhadap ekonomi, dan bagaimana penyusunan ekonomi dalam sesebuah negara. Dengan itu terhasillah buku ini. Dan bukan sahaja sebagai reaksi saya kepada masalah ekonomi yang dihadapi oleh dunia, tapi sebagai orang Islam daripada awal lagi. Seperti mana saya katakan awal tadi, ketika belajar pun saya rasa dengan asas falsafah yang yang menjadi asas kepada pembinaan teori ekonomi konvensional yang diasaskan faham sekular ini, bagi hemat saya akan menimbul banyak masalah.
Jadi telaan saya itu memang betul, dan ini saya kemukakan bagaimana kalau kita nak menyusung sesebuah ekonomi mengikut pandangan alam Islam, dan saya memberi model ekonomi mengikut Islam, penyusunan ikut secara umum. Dan bukan itu saja, bahkan kalau dia ada 11 chapter dalam buku ini, saya mengemukakan bagaimana dalam pelbagai bidang model ini dapat dilaksanakan. Baik Datuk, kalau kita melihat daripada penerbitan buku ini, An Islamic Paradigm in Economics, kita lihat seperti mana yang Datuk kata adalah sebuah buku yang lebih kepada memfokuskan, mengemukakan model penyusunan ekonomi untuk sebuah negara dari perspektif Islam. Jadi mungkin apa agaknya kelainannya dengan model sistem ekonomi semasa? Ini sudah pasti, Ustaz Syafiq, kerana asas kepada falsafah kepada penyusunan sistem ekonomi kapitalisme yang wujud sekarang ini, asasnya memang tidak kukuh, dan asas-asas ini bercanggah dengan fitrah dan keperluan manusia. Dalam buku ini saya membicarakan tentang kelemahan dari sudut falsafah, dan saya kemukakan asas falsafah mengikut alam Islam dalam konteks penyusunan ekonomi sesebuah negara. Jadi sudah pasti perbezaan cukup ketara, dan tak dapatlah saya nak kemukakan dalam wawancara yang sebegini singkat. Tetapi saya minta sesiapa yang menonton program ini, saya mengendalikan segmen dunia ekonomi setiap hari Isnin pukul 12.30, dan program itu diulangi pada hari Sabtu pukul 8.30 lah. Saya Syafiq, Radio Ikin FM. Inilah idea-idea saya, bukan mengulas tentang buku ini, tapi idea-idea saya berkaitan dengan pandangan alam Islam, berkaitan dengan ekonomi. Dan saya juga selepas menerbit buku ini, saya mengeluarkan sebuah buku lagi dalam bahasa Melayu, pandangan alam Islam dalam ekonomi peradaban. Buku ini dalam bahasa Melayu. Boleh juga sesiapa yang berminat dapati daripada penerbit IKIM. Jadi dan sebelum itu juga saya ada, selepas buku ini saya ada mengeluarkan sebuah buku lagi, kompilasi artikel-artikel yang telah saya tulis dalam akhbar-akhbar tempatan, yang menyentuh tentang asas-asas pembangunan ekonomi ummah. Di situ banyak kepelbagaian subjek yang saya kemukakan dalam buku-buku mutakhir saya. Saya keluar setakat ini 6 buah buku berkaitan dengan ekonomi dan pengurusan daripada pandangan alam Islam, dan 4 monograf juga dalam berkaitan dengan isu-isu ekonomi, dan lebih daripada 260 berapa saya tak ingat dah artikel ilmiah yang telah saya publish dalam jurnal, dalam bahagian buku, dalam akhbar, dalam majalah, yang sepanjang kerjaya saya sebagai seorang ahli akademik. Dan Alhamdulillah dengan penerbitan buku An Islamic Paradigm in Economics, juga dengan penganugerahan bersempena dengan anugerah buku negara 2014 ini, semoga banyak lagi isu-isu yang Datuk bakal ketengahkan. Dan mungkin melihat daripada yang tadi Datuk sebutkan, di samping kita melihat Datuk mengemukakan model penyusunan ekonomi bernegara, kalau kita melihat, adakah sebenarnya Datuk, buku ini turut mengemukakan isu-isu penting untuk sesebuah ekonomi, untuk memberi tumpuan ke arah penjanaan kemajuan ekonomi itu sendiri? Ya, sebab itu kalau lihat dalam beberapa pasal dalam buku ini, yang menyentuh tentang bagaimana kita nak meningkatkan masyarakat yang berilmu, seperti enriching knowledge culture towards developing a civil society. Ini dalam chapter yang kelima. Chapter yang keenam membincangkan tentang the relevance of human-centered development. Yang ketujuh, the implementation of justice in economy and business. Chapter 8 tentang business social responsibility. Chapter 9, approach to quality and productivity. Chapter 10, value-based workers. Dan pada akhirnya ialah the principle for new organisation. Kalau kita tengok pada susunan itu, selepas saya mengemukakan kepada leading change towards a holistic model for an economic system, bagaimana model itu nak diterjemahkan. Jadi ia juga bukan mempersoalkan tentang teori saja, tapi bagaimana.
Jadi fasa-fasa seterusnya dalam buku ini melibatkan tentang pembinaan pekerja, tanggungjawab dalam perniagaan, dan begitu juga perdagangan antarabangsa, dan tanggungjawab golongan peniaga kepada masyarakat, dan peningkatan kualiti dan produktiviti yang perlu dibudayakan dalam masyarakat Islam dan masyarakat manusia. Dan seterusnya, apakah prinsip-prinsip kepada organisasi dalam kita mengurus dan mengendalikan sesebuah organisasi yang dikatakan the principle for new organisation. Sebab banyak aktiviti-aktiviti dikendalikan melalui organisasi. Oleh sebab itu, penting dan perlunya prinsip-prinsip pada hemat saya ini menepati kehendak agama Islam ini diketengahkan, difahami dan dihayati oleh peneraju-peneraju sesebuah organisasi, sama ada organisasi swasta ataupun organisasi awam. Baik, dan tentulah rakan-rakan pendengar kita yang dengar rancangan Dunia Kubu-Buku ini, jangan ketinggalan, masih lagi berlangsung Expo Buku Malaysia 2014 pada waktu ini di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur PWTC sehingga 14 Disember 2014 insya-Allah. Dan mungkin Datuk, kalau kita melihatlah buku ini sebenarnya tidak tebal mana, lebih kurang 160 muka surat yang saya kira rakan-rakan pendengar juga boleh mendapatkan bahan bacaan ini, boleh memahami apa yang Datuk maksudkan dan membawa misi dan visi melalui terjemahan ataupun daripada buku An Islamic Paradigm in Economic ini. Dan mungkin Datuk, kenapa agaknya rakan-rakan pendengar di luar sana wajar mendapatkan buku ini khususnya? Ya, bagi pandangan saya, kalau kita yang agak jujur dan ikhlas mahu melihat penyusunan sesebuah ekonomi itu wujudnya banyak permasalahan. Sekarang ini permasalahan kemiskinan begitu ketara. Jurang perbezaan antara yang kaya dan tidak kaya makin meningkat. Kos sara hidup yang di luar kemampuan kita berfikir. Pengangguran dihadapi, beban hutang yang begitu tinggi di kalangan sektor isi rumah, korporat, badan korporat, organisasi korporat dan juga sektor pemerintah. Ini berlaku, fenomena ini berlaku seluruh dunia termasuk negara kita Malaysia. Jadi kalau kita yang mencari dan mendukung kebenaran, sudah pasti saya berpandangan buku ini cuba mengemukakan kita mesti berjiwa besar, berusaha ke arah membawa perubahan secara menyeluruh, secara komprehensif kepada cara kita menyusun dan mengendalikan sesebuah ekonomi dalam sesebuah negara. Baik, itu yang dapat kita kongsikan bersama dalam pembincangan kita bersempena dengan Anugerah Buku Negara 2014, buku berjudul An Islamic Paradigm in Economics, Vision and Mission yang telah memenangi Anugerah Buku Umum Terbaik kategori ekonomi pada hari ini. Dan apapun saya ucapkan tahniah kepada Yang Bahagia Datuk Nik Mustafa bin Haji Nik Azlan selaku Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Rakan-rakan di luar sana boleh mendapatkan buku ini di pasaran dan juga boleh datang ke Expo Buku Malaysia 2014 yang masih lagi berlangsung. Tidak ketinggalan boleh layari di ikios.ikim.gov.my untuk mendapatkan. InsyaAllah minggu hadapan sebuah lagi buku yang diterbitkan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia kita akan bincangkan. Nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.